Okey, Dr. Tun Maizura, daripada pihak Pusat Darah Negara, mungkin ada situasi terbaru yang ingin dikongsikan. Sekarang Perintah Kawalan Pergerakan, lepas tu pandemik pun dah memasuki tahun kedua. Bagaimana realitinya di Pusat Darah Negara? Adakah mencukupi ataupun masih dijalankan proses menerima darah daripada penambah-penambah ini? Mungkin boleh kongsikan? Ya, sesungguhnya pandemik COVID-19 ni memang merupakan satu cabaran, ya, dan memberi impak kepada perkhidmatan transfusi tabung darah kerana terdapat Perintah Kawalan Pergerakan yang membataskan pergerakan penderma darah daripada rumah ke tempat menderma. Dan kedua, rasa fear, ya, kerisauan, kegusaran penderma di luar sana untuk keluar rumah, ya. Mereka takut dijangkiti COVID, ya, semasa dalam perjalanan aktiviti menderma darah. Dan ketika pembatalan kempen-kempen derma darah di saat-saat akhir disebabkan SOP yang sangat ketat, ya, dalam usaha mengekang penularan pandemik. So kita nampak trendnya dengan banyak cabaran ini terdapat penurunan, ya, dari segi jumlah kutipan darah, ya, daripada 2019 penurunan sebanyak 14%, ya, pada 2020. Dan itulah juga yang kita perhatikan pada tahun ini, ya. So kita nak masyarakat di luar sana faham, ya, despite pandemik COVID-19, kepentingan darah ni tetap sama. Sebab yang nak menggunakan darah dalam Lembah Kelang dalam 500 ke 600 beg sehari. Untuk seluruh negara dalam 2000 beg diperlukan, regardless pandemik ataupun tidak. Jadi sebab ianya adalah perkhidmatan esensial nak membantu menyelamatkan nyawa, jadi kita merayu sangat-sangat, ya, penderma untuk tampil. So apa yang kita galakkan ialah untuk mereka protect themselves. Dr. Tun Maizura, mungkin saya nak sambung juga soalannya kepada doktor sekali lagi berkaitan dengan macam sekarang ni kita dengar tadi dengan keperluan yang tinggi, dengan keadaan sekarang yang semakin menurun peratusan menderma. Apa plan daripada Pusat Darah Negara sendiri untuk memastikan bahawa bekalan mencukupi, doktor? Okey, pertama kita meningkatkan promosi di dalam media sosial kita, ya, dan juga through penglibatan media-media konvensional juga bagi mewawarkan kepentingan menderma darah ini, ya. Ia sangat penting untuk masyarakat faham, ya, that tanpa darah yang mencukupi, rawatan pesakit akan terjejas, ya. Jadi kita nasihatkan tolong tampil menderma darah, make sure mengikut SOP, ya, apabila pergi ke tempat menderma darah. Dan sekiranya kekangan berlaku di kempen-kempen derma darah, mereka boleh pergi ke pusat pendermaan darah statik macam di PDN ataupun di Mid Valley ataupun di Puspanita ataupun seluruh tabung darah, adanya tabung darah di hospital-hospital negeri dan juga hospital daerah. So itulah saya gunakan sebarang peluang ini, ya, untuk pergilah menderma, ya, bagi membantu meningkatkan kutipan darah. Bear in mind that darah ni dia ada tarikh luput. Platelet hanya bertahan 5 hari. Ya, selepas itu dia akan expired, ya, luput. Jadi sebab itu kita sentiasa kena melakukan aktiviti kutipan darah setiap hari, ya. Untuk pack sel ataupun sel darah merah boleh bertahan setakat 35 ke 42 hari sahaja, ya. Dan untuk plasma we keep frozen pada suhu minus 35, dia boleh bertahan dalam 2 tahun, ya. So untuk platelet pesakit kanser, ya, dan pendarahan memerlukan platelet. That's why kerja kutipan darah ini saban setiap hari kita perlu jalankan. Disebabkan usage dia sentiasa digunakan saban hari.
Dr. Masrin, ala-ala dah cerita mengenai kita ingin menggalakkan kesedaran orang muda terutamanya. Mungkin boleh refresh balik berkaitan dengan kriteria-kriteria yang diperlukan untuk menjadi seorang penderma darah. Sebab ada yang nak jadi derma tapi tak cukup sifat, tak cukup kriterianya. Jadi macam mana Dr. Masrin? Mungkin boleh kongsikan? Okey, kriterianya boleh disimpulkan dengan mudah. Kriteria-kriteria ini adalah untuk memastikan darah yang kita terima tu selamat, yang pesakit terima selamat. Yang keduanya, penderma darah juga. Kita kena jaga kesejahteraan dan keselamatan mereka. Yang pertama, perlu mempunyai tubuh badan yang sihat, tidak demam, tidak sesama, tidak batuk. Berumur antara 18 tahun ke atas, jika umur 17 tahun, perlu dapat konsen daripada ibu bapa atau penjaga. Dan mempunyai berat badan sekurang-kurangnya 45 kilo ke atas. 45 kilo ke atas. Jadi tidur yang mencukupi minimal 5 jam. Makan sebelum menderma darah. Ini kadang-kadang orang ingatkan pasal darah, nak cek darah ke perlu puasa. Jangan perut kosong sebab kita tak nak penderma pening sebagainya. Dan yang penting juga kita nak penderma darah jujur beritahu kita jika ada penyakit atau makan ubat tertentu. Dan yang last sekali nak tentukan selamat untuk pesakit, jangan tidak ada cara hidup risiko tinggi lah, seperti hubungan jenis sesama jantina, seks rambang atau mengambil dadah secara sepihak. Yang ini jika ada jangan menderma darah. So itulah nasihat saya kepada penderma darah yang baru. Dan kita ajaklah mereka ni, especially yang belum pernah menderma, untuk ambil langkah pertama untuk derma secara berkala dan berterusannya. Doktor, ada satu pernyataan daripada pihak JKAV, Jadutankuasa Vaksin Malaysia, mengatakan bahawa penderma darah yang aktif dinasihatkan untuk tidak meneruskan aktiviti penderma darah selepas menerima suntikan vaksin. Mungkin ada sedikit nasihat daripada doktor sendiri berkaitan dengan perkara ini, kesinambungan daripada vaksin, penderma darah dan sebagainya. Silakan doktor. Baik, kita telah menyediakan satu garis panduan yang menasihatkan yang sekiranya seseorang penderma telah pun menerima vaksin COVID-19 mereka harus menangguhkan pendermaan darah selama 7 hari dan sekiranya ada sedikit kesan sampingan selepas menerima vaksin tersebut, harus menangguhkan selama 7 hari daripada tarikh mula dia sembuh daripada kesan sampingan. Ini kerana untuk menderma darah seseorang tu perlulah dalam keadaan yang sihat dan ada kalanya apabila seseorang itu tidak cukup rehat ataupun mungkin kurang meminum air, dia menderma darah. Dan seterusnya mungkin meningkatkan risiko terdapat pening dan sebagainya. Jadi pasal tu kita nasihatkan biarlah ada gap sedikit settle your vaccine and then you wait for 7 days barulah boleh menderma. Dan cara lain adalah mungkin sebelum menerima vaksin tersebut anda boleh 2-3 hari sebelum tu menderma darah dahulu. And then get yourself vaccinated. Itu nasihat kami lah. Banyak sekali informasi, saya pun teruja sebenarnya dengan ilmu-ilmu yang dikongsikan. Ini bagi meraihkan Hari Penderma Darah Sedunia 2021. Dr. Masrin mungkin boleh mengambil kesempatan ini untuk tingkatkan lagi kesedaran untuk menjadi penderma dan boleh sama-sama raikan Hari Penderma Darah 2021 yang akan dihostkan oleh Dr. Masrin di Sarawak bersama dengan keluarga-keluarga Sarawak ni. Silakan doktor. Baik, pertama sekali kalau nak menderma perlu boleh juga rujuk laman sesawang PDN www.pdn.gov.my untuk ikuti kami nanti Facebook Live Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Jadi tentunya tahu ulang semula darah tidak boleh dicipta. Tak ada satu gantian sintetik yang boleh menggantikan darah. Dan darah dibagikan menjadi komponen, tentunya selamatkan nyawa. Prosesnya amat mudah, sekejap dia tak sakit, sakit. Orang kata madah
sakit sakit. So untuk yang di luar sana, yang anak-anak muda ni, ambil langkah pertama, derma darah, jadikan derma darah ni satu gaya hidup sihat. Dr. Maizura, sedikit pesanan kepada semua orang bersempena dengan Hari Penderma Darah Sedunia dan juga mungkin ingin mewara-warakan lagi sambutannya ni, silakan. Baik, saya nak mengucapkan berbanyak terima kasih ya kepada para penderma darah di luar sana dan juga penganjur kempen derma darah yang sentiasa memberi sokongan kepada tabung darah dengan menderma darah ya demi menyelamatkan nyawa pesakit. Jadi untuk penderma darah baru, saya nasihatkan atasi mitos-mitos ya seperti takut gemuk selepas menderma ya. Sebenarnya itu satu mitos saja ya. Dengan menderma darah even membakar kalori sebanyak 600 kalori ya. So tak akan jadi gemuk punya ya. Dan seterusnya takut jarum dan takut darah ya, jangan risau. Ya, sebelum kita dalam proses pendermaan darah kita akan bagi ubat suntikan untuk mengelak local anesthetic ya supaya penderma tidak akan terasa sakit ya. Dan bagi siapa yang takut darah itu jangan risau ya. Anda boleh berbincang dengan nurse supaya perhatian anda tidak tertumpu kepada jarum, tak tertumpu kepada darah ya. Try to deviate you punya attention. Okay. Dan jangan risau, darah anda tak akan habis ya jika menderma ya, kerana kita ambil dalam 13% sahaja daripada isi padu darah anda. So don't worry, minum banyak-banyak selepas menderma ya supaya proses pendermaan berjalan lancar, insya-Allah. InsyaAllah, itu juga yang kita harapkan daripada semua yang. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian dan juga ilmu daripada kedua-dua doktor yang hebat yang bersama dengan saya. Saya kenalkan sekali lagi Dr. Muhammad Masrin bin Mat Zaharin, Ketua Perkhidmatan Perubatan Transfusi Negeri Sarawak. Orang Semenanjung asalnya tapi dah duduk Sarawak, dah boleh bercakap dalam dialek Sarawak lah, sampai mempromosikan negeri Sarawak bersama dengan kami ni. Dan seorang lagi adalah Dr. Tun Maizura binti Muhammad Fatullah, Timbalan Pengarah 1 Pusat Darah Negara. Terima kasih kita ucapkan. Selamat menyambut Hari Penderma Darah Sedunia 2021 ya. Doktor-doktor semua selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.